Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ramizu, Izzat Isa, Maryam, Ahmad Nubli, Abdullah Azli, Jeff Hasbullah, Maimun Yunus, Ustaz Zawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqiyah Hayat, welcome. Rafi'in Nur Syam, Rusnah Loman, Ruqiyah Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan, boleh kita hadirkan diri, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Tadi nak siapkan, mungkin tak sempat kot. 3 hari tak sempat, mungkin seminggu kali kot. Tapi akan buat program lagi lah nanti. Suhaimi Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, kita berada di muka surat mana? Nubli 264. 264. Kaifiat solat tahajud Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kaifiat 264 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1204 1204. Ke dalam kurungan hadis ke-17 Kitabus Salat dalam jilid ke-3 Midraj dalam bab Salatul Lail. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن رسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر مررت بك. قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. وقال أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتا. قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. قال لعمر اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود ورواه الترمذي نحوه. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu
berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada satu malam, maka baginda bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar sedang solat dengan bacaan yang perlahan, dengan membaca bacaan dengan perlahan. Kemudian baginda terlihat pula Sayyidina Umar yang sedang solat dengan bacaan yang kuat. Para rawi berkata, apabila kedua-dua mereka berjumpa dengan Nabi, baginda SAW bersabda, wahai Abu Bakar, aku lalu berdekatan dengan kamu sedang kamu salat dengan memperlahankan bacaan. Sayyidina Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku ingin memperdengarkan kepada zat yang aku memohon kepadanya. Hai. Baginda berkata pula kepada Sayyidina Umar, aku lalu berdekatan denganmu sedangkan kamu solat dengan memperkuatkan bacaan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku ingin mengejutkan orang yang tidur dan menghalau syaitan. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, tinggikan sedikit suaramu. Dan Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, perlahankan sedikit suaramu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Tirmizi juga meriwayatkan seumpamanya. Juga meriwayatkan seumpamanya. Khair. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca bacaan perlahan dalam solat malamnya. Sayyidina Umar pula membaca dengan kuat supaya orang yang masih tidur dapat bangun bertahajud dan menghalaukan syaitan. Nabi suka untuk pertengahan. Sebab itu baginda menyuruh Sayyidina Abu Bakar menguatkan sedikit suaranya, dan itulah baginda menyuruh Sayyidina Umar untuk memperlahankan sedikit suaranya. Antara Nabi memerintahkan Sayyidina mereka sedemikian. Kenapa Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar sedemikian? Supaya orang lain yang mendengar mendapat manfaat dari bacaan beliau. Baca perlahan pun kesian juga, perlahan seorang. So at least kurang-kurang orang ada tu boleh dengar bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mendapat manfaat. Kebaikan ni kita selalu duduk dan kita selalu mendengar kebaikan supaya kita mendapat manfaat. Kalau tak boleh mengaji, kurang-kurang duduk mendengar. Kalau tak boleh menadah, kurang-kurang duduk mendengar. Jadi begitu keadaannya. Dan Nabi memerintahkan Sayyidina Umar demikian supaya tidak mengganggu orang yang sedang solat dan orang yang uzur yang sedang tidur. Alamat Tibi rahmatullah alaih mengatakan bahawa saranan Nabi dalam hadis ini seperti firman Allah Ta'ala, wala tajhar bi salatika wala tuqafid biha wattabi' ghair wabtaghi baina zalika sabila. Janganlah kamu meninggikan suaramu dalam solatmu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Maksudnya khairu umur awsatuha. Melakukan sesuatu pekerjaan tadi ialah dengan cara berkesederhanaan. Awsat, berkesederhanaan, tidak terlampau kuat, tidak terlampau perlahan, tidak terlampau lama, tidak terlampau semangat, tidak terlampau lemah. Berada dalam keadaan mu'tadil. Mu'tadil ni pertengahan. Okey, hadis seterusnya 1205 kurungan 18. Semalaman Nabi membaca satu ayat berulang-ulang kali. Nabi baca satu ayat kadang-kadang berulang-ulang kali. Wa Nabi Zarrin radhiyallahu anhu qala qama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha bi ayatin wa ayah in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafurul hakim. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk solat dan membaca dalam solat baginda sehingga selesai, sehingga sampai ke satu ayat. Kami baca ayat ni, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, jika engkau mengazabkan mereka, Nabi kata, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, ya Allah.
Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi bijaksana. Imam Nasa'i telah meriwayatkan hadis ini dan Imam Ibnu Majah. Nabi berdoa dalam ayat ini sepanjang malam. Doa dibaca oleh Nabi Isa. Doa ini Nabi Isa baca untuk umatnya di hari kiamat. Nabi Isa bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat telah membaca ayat ini untuk membantu umatnya, untuk membantu pengikutnya pada hari kiamat kelak. Alangkah syafqahnya. Apa itu syafqah? Iaitu belas kasihannya, begitu sayang. Syafaqah ni terlalu mengamati dan menyayangi umatnya, terhadap kasih sayang Nabi terhadap umat baginda. Di dunia lagi Nabi mendoakan untuk umat. Ayat ni Nabi Isa baca semasa hari kiamat. Tapi ayat ni nak beritahu syafaqahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umat ini. Nabi baca satu malaman di dunia ini. Jika pada musim panas, Nabi akan membaca dalam solat baginda selama 4 atau 5 jam. Jika musim sejuk, baginda akan membaca selama 7 atau 8 jam. Kadang-kadang Nabi doa, Nabi baca sampai 8 jam. Malam berlakunya peperangan Badar, nanti kita akan belajar, Nabi akan doa selepas isyak sampai ke subuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar datang untuk memberitahu Nabi bahawa cukuplah semalaman Nabi SAW berdoa, Allahu Akbar, untuk memberi bantuan, untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Begitulah baginda SAW, seorang Nabi pun masih lagi berdoa kepada Allah, apatah lagi kita sebagai hamba-Nya dan sebagai umatnya yang berada di akhir zaman. Maka lebih-lebih lagi lah kita kena doa dengan doa yang panjang. Macam mana doa kita, Abdullah Azli? Ya Allah, doaku seperti semalam. Doaku macam semalam. Doa macam semalam. Mungkin semalam kita dah baca doa panjang, lepas tu kita malam ni kita rasa tak sempat, kita pun kiaslah pada semalam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, doaku seperti semalam. Jadi sebenarnya kita kena banyak minta dengan Allah. Allah sangat suka kepada mereka-mereka yang memohon dan meminta dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka pada orang-orang yang tidak meminta dengannya. Jadi jangan kita lupa, kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dua keadaan yang saya bagi tahu tuan-tuan dahulu, iaitu kita sentiasa berdoa, dan satu lagi kita berada di dalam kaifiat doa. Kaifiat doa ni apa, macam mana? Satu, kita banyakkan doa pada Allah SWT, dan satu lagi kita dalam kaifiat doa, maksudnya hati kita ni sentiasa berdoa. Hati kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke mana, walaupun kita tak mengangkat tangan. Tadi tak semesti nak mengangkat tangan. Kalau kita doa khusus tu, kita mengangkat tangan di depan Nabi, di depan Allah SWT. Tetapi kalau dalam kaifiat doa ni, di mana sahaja kita berada, maka kita senantiasa memohon keampunan, dan senantiasa dalam hati kita meminta kepada Allah. Jangan kita minta selain daripada Allah. Tak ada siapa boleh selesai masalah kita, hanya Allah Ta'ala sahaja. Dan Allah sangat menyintai dan sangat menyayangi hamba-hambanya yang selalu memohon kepadanya. Khair, berbaring di atas lambung kanan selepas solat subuh. Hadis yang ke-1206. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum raka'atayil fajr falyastaji' ala yaminihi." Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila salah seorang daripada kamu telah solat 2 rakaat sunat subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Penerangan, berbaring seperti yang disebutkan dalam hadis ini hendaklah dilakukan sembunyi-sembunyi seperti di rumah, kerana baginda solat sunat di rumah, jangan di khalayak ramai. Dengan cara ini, inilah cara yang terbaik. Ahlul hadis di zaman sekarang melakukan secara terang-terangan, sedangkan Nabi melakukannya di rumah. Kalau kita pergi sembahyang tempat salafiyah, memang dia berbaring. Kalau kita di Pakistan, kita tengok baring nak amalkan hadis Nabi. Nabi kan dalam rumah. Pelik. Peliharalah diri daripada tertidur. Jika tertidur, maka boleh membatalkan wudu. Imam Ibnu Malik rahmatullah alaih mengatakan, perintah Nabi tersebut adalah perintah istihbabi, sunat saja untuk orang yang bertahajud pada malam hari. Kalau tak bertahajud, tak payahlah. Fasal ketiga, selain daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang ditambah oleh pengarang sendiri. Pengarang kedua, hadis ke-1207-20. Amal yang paling disukai ialah amal yang berterusan dan bersederhana. Wa an Masruq radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah ayu amal kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat ad-daim, qultu ayu hina kana yaqumu min al-lail, qalat kana yaqumu idza sami'a sarikha. Muttafaq alaih. Sayyidina Masruq radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka? Beliau menjawab, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amalan yang sentiasa baginda lakukan. Aku bertanya, yang sentiasa baginda lakukan? Aku bertanya lagi, pada waktu bilakah? Amalan yang sentiasa baginda lakukan. Amalan Nabi suka yang daim, yang sentiasa dilakukan berulang-ulang kali. Aku bertanya lagi, pada waktu bilakah baginda bangun waktu malam? Beliau menjawab, baginda bangun apabila mendengar kokokan ayam. Ini pada riwayat terakhir, Nabi bangun lewat sedikit dekat dengan subuh dan Nabi sembahyang sampai subuh. Penerangan, amalan yang dilakukan mestilah dibuat secara berterusan dan istiqamah walaupun sedikit. Berapa keadaan mengenai qiyamul lail Nabi? Tengok, ada banyak mengenai qiyamul lail Nabi. Yang dirumuskan di sini ialah 5. Pertama, peringkat awal Islam. Dulu kita telah ceritakan, semua saya bawa bentuk di dalam numbering supaya kita dapat faham dengan mudah lagi. Peringkat awal, Nabi bangun tahajud awal malam sebagaimana mafhum dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah pada peringkat awalnya. Kedua, Nabi tidur di awal malam dan bangun di akhirnya. Nabi bersolat, kemudian Nabi pergi ke tempat tidur. Apabila muazzin melaungkan azan, baginda bangun. Mafhum daripada riwayat Syaikhain, iaitu riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, Sayyidatuna Ummu Salamah mengatakan bahawa Nabi solat mengimami kami. Kemudian tidur sekadar mahu masa solat. Kemudian solat sekadar masa tidur. Kemudian tidur kembali sekadar masa solat sehingga subuh. Mafhum daripada riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Maknanya bangun, tidur. Bangun sembahyang, berapa ketika sembahyang, lepas tu tidur balik, berapa ketika bangun sembahyang balik, lepas tu tidur balik. Ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Dalam bahagian keempat, dalam riwayat Imam Nasa'i menyebut bahawa Nabi solat isyak, kemudian bertasbih, kemudian solat selama masa yang dikendakinya, kemudian pergi tidur selama masa solat, kemudian bangun untuk solat sekadar masa tidur. Keadaan dan solat ini dilakukan sehingga subuh. Yang kelima, baginda bangun apabila hampir waktu subuh, apabila ayam berkukuk. Ini adalah tarikah terakhir di usia Nabi, dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah mafhum daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah nombor 1, sebagaimana di dalam kitab Mawahibul Laduniyah
bil ma'anil Muhammadiyah. Dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan ibadat malam sama ada ketika hadir, yakni semasa dalam hadir, masanya di dalam mukim, atau maupun ketika di dalam safar. Di dalam bersafar pun Nabi tidak meninggalkan solat tahajud, iaitu solat malam. Hadis ke-1208-21. Amalan yang biasa dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa Anas radhiyallahu anhu qala ma kunna nasha'u an nara Rasul sallallahu alaihi wasallam fil lail musalliyan illa ra'aynahu wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu, rawahu Nasa'i. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, kami tidak ingin melihat baginda bangun pada waktu malam untuk solat, akan tetapi kami mendapat baginda solat malam. Dan kami tidak ingin melihat baginda tidur, akan tetapi kami mendapati Nabi juga tidur. Di malam hari, Nabi melakukan amalan seperti tahajud dan sebagainya dalam kesederhanaan. Bukan sepanjang malam bertahajud dan bukan sepanjang malam Nabi tidur. Bahkan sebahagian bertahajud, sebahagiannya tidur. Setiap malam Nabi tidur. Begitu juga setiap malam Nabi bertahajud. Allama Al-Asqalani rahmatullah alaih mengatakan bahawa solat dan tidur Nabi berbeza waktunya pada setiap malam. Baginda tidak menetapkan masa yang khusus, bahkan mengikut yang mudah baginda. Kita tengok mengikut sahulah dan keadaan yang menenangkan kita untuk kita bangun pada waktu malam. Okey, hadis ke-1209-22. Amalan yang dipelajari dengan cara sohbah atau dengan melihat sendiri. Sebab apa sahabat dipanggil sohbah? Sebab mereka mendampingi Nabi dan mereka berada dengan Nabi dan melihat amalan itu dilakukan. Dan amalan itulah yang akan diamalkan selepasnya. Wa anu Humaid bin Abdurrahman bin Aus radhiyallahu anhu qala inna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu wa ana fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi la arqubanna Rasul sallallahu alaihi wasallam li salati hatta ra'a fi'lahu wa lamma shalla salat al-isha wa hiya al-'atama اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في أفق وقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إلى إنك لا تخلف الميعاد ثم أحوى رسول صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستلى منه سواكا ثم أفرغ في قدح من أداو عنده ماء فاستنى ثم قال فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم ازدجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما هذا ما قال ففعل رسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر، رواه النسائي. Sayyidina Humaid bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang lelaki dalam kalangan sahabat berkata, aku bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, pasti aku akan melihat Rasulullah solat sehingga aku mengetahui solatnya. Apabila aku tengok Rasulullah sehingga aku tahu macam mana Nabi mengerjakan solat tadi. Apabila baginda solat isyak, iaitu solat atamah, dinamakan solat isyak, telah kita mempelajarinya di dalam jilid kedua dahulu. Baginda telah berbaring lama pada waktu malam. Kemudian baginda terjaga dan melihat langit dan membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah engkau mencipta ini sia-sia. Sehingga ke ayat innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janjimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah tempat tidur dan mengambil suginya. Fastanna wa idawah
fa afraga qadahan fastalla minhu siwak, mengambil suginya, kemudian baginda bangun sehingga aku dapat mengetahui ianya sama kadar baginda tidur. Kemudian baginda berbaring sehingga aku dapat mengetahui tidur Nabi sekadar. Kemudian baginda terjaga dan melakukan seperti pertama. Baginda baca bacaan yang sama dan baginda melakukan perkara tersebut sehingga 3 kali sebelum fajar. Nabi bersugi. Okey, penerangan. Ada dua kemungkinan. Bangkit daripada tidur selepas siwak terus solat tanpa wuduk kerana berpada dengan wuduk sebelumnya. Ini kerana tidur anbiya tidak membatalkan wuduk. Dalam hadis ini diberitakan bahawa Nabi berwuduk. Kedua, selepas siwak, wuduk dahulu, barulah solat. Untuk belajar amalan, untuk kita belajar, hendaklah lihat sendiri amalan yang dibuat supaya bertepatan dengan sunnah. Kita tengok sendiri macam mana tuan guru kita lakukan. Kita pergi belajar untuk melihatnya. Kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, pengasas kepada dakwah tabligh, sesiapa yang melakukan sesuatu amal kerana aku lakukannya, ia adalah salah. Tetapi lakukanlah amal kerana sunnah Nabi. Bukan kata aku buat ni sebab Syekh Ilyas buat, aku kena buat macam ni. Tak. Syekh Ilyas kata buatlah apa yang aku lakukan ini kerana dia adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima solat keadaan tahajud Nabi tak berapa dapat, Ustaz. Oh, 5 solat tadi. 5 solat tu maksudnya kita boleh di sini nak menunjukkan bahawa kita sembahyang tu mengikut kita rasa kita senang. Jadi kita tak tetap, tapi Nabi tak pernah tinggallah sembahyang tahajud. Nabi tak pernah tak tidur. Nabi tak pernah tinggal sembahyang tahajud, tapi mengikut keselesaan. Dalam 5 riwayat tadi nak menunjukkan secara khulasahnya ialah mengikut keselesaan. Mungkin hari tu kita terlalu penat, so kita bangun agak lewat, kita sembahyang begitu. Mungkin hari tu kita kadang-kadang kan kita berbagai keadaan di dalam tengah hari perjalanan kita, maka pilihlah salah satu daripada amalan-amalan yang telah baginda lakukan. Itu maksud dia dalam 5 situasi tadi. Okey. Tarikah solat Nabi. Hadis ke-12 110 kurungan 23. Wa an Ya'la bin Mamlak radhiyallahu anhu annahu sa'ala Ummi Salamah zaujan Nabi sallallahu zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi. Faqalat wa ma kana lakum wa salatuhu kana yusalli summa yanamu qadra ma shalla summa yusalli qadra ma nama summa yanamu qadra ma shalla hatta yusbiha summa na'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Sayyidina Ya'la bin Mamlak radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Ummu Salamah, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, berkata, yakni bertanyalah tentang bacaan baginda serta solat yang baginda kerjakan. Maka beliau berkata, apa yang kamu ingin daripada solat baginda? Engkau nak tanya ni nak buat apa? Tanya Ummu Salamah. Baginda akan solat, kemudian tanya pula, kamu ni nak buat apa? Tanya ni nak buat apa? Tapi jawab juga. Baginda akan bersolat, kemudian tidur selama sekadar baginda solat. Kemudian solat semula sama seperti kadar masa tidurnya. Kemudian tidur semula selama kadar masa baginda solat hingga ke subuh. Kemudian beliau menyifatkan mengenai bacaan Nabi. Beliau menyifatkan bahawa baginda membaca dengan huruf yang jelas
dengan huruf, dengan jelas huruf demi huruf. Sebutan Nabi itu jelas satu persatu. Wa ma lakum wa salatuhu, kenapa kamu nak bertanya? Ni tanya, dia tanya tu, dia tu tanya, lepas tu tanya balik soalan. Apa hubungan kamu dengannya? Apa maksud kamu bertanya? Kadang-kadang kan orang bertanya tu sebab nak uji, orang bertanya sebab nak tahu, sebab nak sudi, macam-macam. Kenapa bertanya sedangkan kamu tidak akan mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Tetapi kalau dengan Nabi, kita memang tak boleh lah. Tapi kadang-kadang ada orang bertanya tu sebab dia nak menjatuhkan seseorang, atau dia nak memalukan seseorang. Sebab itu kita harus bertanya. Tanya ni untuk apa? Jadi kalau dengan Nabi, kita dah tahulah. Maksud Ummu Salamah ialah tanya tu pun tak guna. Macam tak gunalah. Sebab kamu tak boleh buat macam mana Nabi buat. Begitu. Harfan ingin mengisyaratkan bahawa Nabi membaca dengan jelas huruf-huruf tu dan dengan terangnya. Bab baru, babu ma yaqulu iza qama minal lail. Bab bacaan doa apabila bangun pada waktu malam. Babu ma yaqulu, bab apa yang mengatakan apabila, bab apa yang harus dikatakan. Saya tak terjemah dikatakan. Saya kata bab doa. Ma yakulu tu bab apa yang nak dikata. Apa nak kata? Kita terjemah dia sesuai dengan situasi. Babu ma ya, kalau kita terjemah lafzi, bab ma yakulu, apa yang dikatakan, apa yang dikatakan apabila bangun daripada tidur. Apa yang dikatakan tu maksudnya doa. So situation tu, kadang-kadang kita terjemah hadis ni, kita tidak melihat kepada lafzi sahaja, mengikut kepada terjemahan lafzi. Jadi sebab tu kadang-kadang kita banyak, sebab itu yang dibincangkan kita dalam perbincangan tadi dengan YB Senator tadi, Datuk Dr. Zulkifli tu, sebab dia nak terjemahan hadis yang dibawa tadi, nak bawa dalam masyarakat terjemahan yang mana di dalam bentuk kita tidak menanggung kepada lafzi sahaja, tapi kita tengok dalam situation tadi, terjemahan tadi dalam konteks situation, dan perlu dilihat sebelum dan dilihat selepas. Dan perkara-perkara inilah yang nak dibincangkan. Kita bukan tertakluk kepada lafaz sahaja, kita tidak tertakluk kepada pengertian makna kepada dalam bentuk lafaz-lafaz tadi. Itu kaedah yang kita bincangkan banyak tadilah. Tahwil ha wa qala haddatsana ha, dia kata dalam riwayat yang lain. Kita tak kata dalam riwayat lain. Maksud dalam riwayat lain, dalam cabangan riwayat. Maksudnya Imam Bukhari membawa cabangan riwayat yang lain untuk menguatkan apa yang telah dikatakan oleh beliau di dalam hadis itu, dan dibawanya guru-guru yang berbeza dengan perkataan ha tadi. So banyak dalam perbincangan yang Datuk kata kami dapat manfaat yang banyaklah. Beliau hadis sekejap saja dalam majlis tadi. Khair, sedikit sebanyaklah. Doa selepas bangun daripada tidur. Bab ini menerangkan mengenai doa-doa yang dibaca oleh Nabi sewaktu bangun tidur. Apa doa-doa yang Nabi baca sewaktu Nabi bangun daripada tidur? Tak ada, itu lepas majlis dah. Itu sudah majlis. Kita ada 10 jemaah. Saya ada dalam kumpulan lain. So sudah habis 4.30. Kita duduk daripada pukul 9 sampai 4.30 tadi. Dah ada 2 hari lagi nak kena duduk dah pukul 9 sampai 4.30 pula. Khair, pagi sampai petang lah. Doa Nabi selepas bangun daripada tidur. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimas samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta haqqu wa wa'duka haqqu wa wa'duka al-haqqu wa liqa'uka haqqun
wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyu haqqun wa Muhammadun haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ila hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma ta'akhkhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la ilaha illa anta wa la ghairuk. Muttafaq alaih. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila Nabi bangun pada waktu malam, Nabi bangun malam untuk solat tahajud, Nabi membaca doa ini, yang mana terjemahannya, Ya Allah, milikmulah segala pujian, Allahumma lakal hamdu, anta, engkaulah qayyimus samawati wal ard, pentadbir langit dan bumi, dan apa sahaja yang berada di antara keduanya. Walakal hamdu antal haqqu, milikmulah segala pujian, engkaulah menerangi langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya. Milikmulah segala pujian, engkau penguasa langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya. Milikmulah segala pujian, engkaulah zat yang benar. Kita terjemah benar saja. Zat yang hak. Janjimu adalah hak, pertemuan denganmu adalah hak. Saya terjemah benar, tapi sebenarnya maksudnya hakun. Saya telah bezakan perkataan hakun dengan sidqun. Sidqun ni benar, hakun ni kita membenarkan walaupun bersalahan dengan peristiwa. Cuma saya bawa dalam terjemahan lafzi di sini, benar. Dan telah saya bezakan dahulu di dalam kitab yang dijelaskan oleh Imam Taftazani rahimahullah dalam kitabnya, iaitu Syarah Tahzib, iaitu memberi makna hakun. Apa itu hakun? Apa itu sidqun? Apa itu hakun? Apa itu sidqun? So saya ulangkan kembali. Mungkin perkara ini telah lalu sekali, mungkin dia telah berlalu begitu saja di dalam fikiran kita. Dia telah berlalu di dalam fikiran kita. Jadi kita pun mungkin terlupa. Jadi apa makna sidqun? Apa makna hakun? Apa makna sidqun? Apa makna hakun? Terjemahannya sama lebih kurang mutaradif. Tetapi sebahagian ulama ada membezakan perkataan hakun dan sidqun. Sidqun ni kita terjemah dia benar. Dia lawan sidqun kizbun. Lawan sidqun kizbun, dusta. Sidqun benar, kizbun dusta. Berita. Bila satu perkhabaran, satu berita, satu percakapan yang dibuat. Misalnya Zaid kata Zaidun qaimun, satu announcement yang dibuat, satu perkhabaran yang disampaikan atau yang berada di dalam i'tiqad kita, khabar yang berada di dalam i'tiqad kita atau perkhabaran yang disampaikan, berita yang sampai kepada kita. Berita itu mempunyai dua persimpangan. Berita tersebut berada di dalam dua persimpangan. Satu sidqun, satu hakun. Jadi announcement, berita, kita panggil dia jumlah, ataupun dalam bahasa Arab jumlah, ataupun dalam bahasa sentence, ayat dalam bahasa Inggeris sentence. So sentence ayat yang datang kepada kita, announcement yang datang kepada kita, berita yang disampaikan kepada kita, ataupun i'tiqad, apa yang kita yakin, apa yang ada di dalam pegangan kita. Sebab tu dipanggil berita atau i'tiqad. Berita atau i'tiqad, pegangan kita, berita atau i'tiqad. Maka berita tersebut, kita ambil berita, iaitu sentence, ayat, berita, perkhabaran, yang mana apabila kita dengar, bila satu orang tu berkata Zaidun qaimun, ini berita, ini panggil jumlah khabariyah, jumlah fi'liyah khabariyah. Zaidun qaimun, jumlah
jumlah ismiyah khabariyah. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Ni jumlah fi'liyah ismi, ni jumlah fi'liyah khabariyah. Jadi dua, Zaidun qa'imun jumlah ismiyah khabariyah. Qama Zaidun jumlah fi'liyah khabariyah. So khabar lah, berita lah. Ini kalau kita belajar dalam grammar, bahasa Arab dan nahu. Nahu, budak-budak mengaji nahu dengan saya tu, saya mengajar nahu. Jadi lambung tu gapo? Oh, lambung pun tak tahu. Lambung tu akak tinggi-tinggi ya. Lambung tu kita akak tinggi-tinggi. Kalau bahasa Kelantan, lambung tu akak dia, lontar dia tinggi-tinggi. Lambung ni lambung ni maksudnya tepi kita lah, tepi. Maknanya apa dia orang panggil? Di lambung kanan. Maksudnya di sebelah kanan. Lambung kiri di sebelah kiri. Bukan lambung akak tinggi tu. Itu bahasa Kelantan. Tak tahulah Suhaimi Ismail ni orang Kelantan ke tak. Sisi rusuk. Tengok Nubli pandai kata. Pandai belaka dah, rusuk, lambung, Masya Allah. Semua pandai tu. Duduk dalam hadis dah dekat 2000 dah mengaji hadis tu. So boleh faham lah, boleh pandai lah tu. Okey, berita atau announcement, berita atau perkhabaran yang disampaikan dalam bentuk ismiyah atau dalam bentuk fi'liyah. Qama tu fi'il, Zaidun tu fa'il, jumlah fi'liyah. Zaidun tu ism, qa'imun tu ism, jumlah ismiyah. Okey, tak kisahlah kita kata berita yang kita sampai tadi. Tuan-tuan boleh faham. Panjang pula cerita saya, panjang lebar pula. Berita yang disampai atau kita dengar berita tadi, dia masih berada dalam dua persimpangan. Dia berada di dalam dua persimpangan. Apa maksud dia? Dia berada dalam dua persimpangan. Berita tadi benar atau dusta. Lambung terjemah lafzi dia adalah perut. Pelik Nubli ni, mana boleh perut tu depan, lambung tu sisi. Bukan perut. Terjemah lafzinya adalah perut. Okey. Tawajuh. Umi dia tak menyahut sekarang sebab dia bertawajuh di dalam melihat di dalam TV. Lihat saya dalam TV. So dia bertawajuh sedikit. So dia kata begitu. Okey. Bila berita tu sampai pada kita, maka berita tadi masih berada dalam dua persimpangan, benar atau dusta. Bila kita nak tahu berita tu benar, bila sama dengan peristiwa yang berlaku. Bila berita tu salah, dusta, kizbun, dia panggil kizbun. Bila berita itu salah, bila dia bersalahan dengan peristiwa yang berlaku. Kadang-kadang kita dengar berita, peristiwa lain, berita lain. Kalau berita tadi sama dengan peristiwa, makna berita sama dengan waqi'. Kalau dalam Arab, berita sama dengan waqi'. Waqi' peristiwa yang berlaku, berita yang disampaikan sama dengan peristiwa waqi' yang berlaku, maka berita itu benar. Berita yang disampaikan tetapi khilaful waqi', tidak bersamaan dengan peristiwa. Waqi' itu peristiwa, maka berita dan peristiwa tadi adalah dusta. Dulu kan kita ada berita, okay? Kita dulu ada berita, warta berita tahun 70-an dulu. Warta berita saja, kita baca berita je, baca, tak ada gambar, tak ada video, tak ada apa. Tapi seminggu sekali ada peristiwa. Dia peristiwa lain, berita lain. Lambat sikit dulu kontak oleh kerana communication kita, IT kita tak lengkap. So berita lain, lepas tu peristiwa datang seminggu sekali. Peristiwa jam 10, peristiwa mingguan. Kan dia akan cerita dunia dan peristiwa. Satu berita, dunia dan peristiwa. Ingat tak tahun 70-an dulu? Berita, orang tu baca, pemberita tu baca aje. Dia baca kala. Dia baca gitu je, berita, itu berita. So peristiwa. So dunia dan peristiwa ditunjuk seminggu sekali, dunia dan peristiwa.
Ya, jumlah. Jumlah tu dalam bahasa Arab lah. Jumlah tu sentence dan ayat lah. Jumlah tu sentence dan ayat. Saya gunakan dalam bahasa jumlah itu di dalam pengajian dengan kaum ibu. Jumlah dan sentence dan ayat dan tak kisahlah. Berita tu bila dia sama dengan peristiwa. Berita tu bila dia bohong, bila dia kizbun, bila dia bersalahan dengan peristiwa. Itu kita panggil dia sidqun. Mutabiqul waqi'. Kalau dalam Arab dipanggil dengan bagi bawah, mutabiqul waqi', mutabiqun lil waqi'. Dia dalam bentuk sigat ismi fa'il, mutabiqun lil waqi'. Tetapi sidq hakun ni ialah mutabakun. Dengan bagi atas, mutabakun sigat ismi fa'il lil waqi'. Maknanya hakun ni berita yang disampaikan itu berita atau sabdaan Nabi lah. Dia tak panggil berita lah. Bila Nabi dia tak panggil khabar lah. Kita kata sabdaan Nabi dan firman Allah. Ayat lah, jumlah lah, sentence lah. Ayat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Satu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita tak panggil berita, kita panggil ayat Quraniyah. Dan hadis Nabi kita panggil dia hadis Nabawi. Maknanya ayat Quraniyah dan hadis Nabawi, maksudnya dia khabar lah, tapi kita tak nama khabar sebab itu sabdaan Nabi dan firman Allah. Maka firman dan sabdaan Nabi tadi panjang ceritanya. Boleh faham ke tak? Boleh faham. Sebenarnya saya buat ayat ni panjang sikit. Dia jamah hidung bukan gitu, jangan jamah ke belakang. Sentuh hidung tu bukan depan, sentuh ke belakang. Kadang-kadang dengan cara tu juga boleh kita memberi penerangannya yang agak menyusahkan. Tak boleh dah nak sentuh hidung. Okey, berita dan peristiwa tadi mesti kita membenarkannya. Tadi benar bila sama dengan peristiwa. Berita, sabdaan Nabi, firman Allah tu kita mesti membenarkan walaupun bersalahan dengan peristiwa. Tadi berita tu benar bila sama dengan peristiwa, tapi firman Allah Taala, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita mesti membenarkannya walaupun bersalahan dengan peristiwa yang disampaikan. Jangan cerita doa Abu Darda radhiyallahu anhu, rabbi la ilaha illa anta. Itu doa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi kata bila kau baca doa ni, rumah kamu tak terbakar. Bila dia keluar daripada rumah, dia pun baca doa ni, Sayyidina Abu Darda, dan masyhur dengan doa Sayyidina Abi Darda di situ. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ma sya'allahu kan lam yasha' lam yakum. Itu panjang doa dia tu. So maka orang datang berita, pembawa berita pertama dia kata, Abu Darda rumah kau terbakar. Pembawa berita membawa berita yang betul. Bagi dialah berita. Pembawa berita membawa berita baru, iaitu rumah terbakar. Sedangkan dia mendengar sabdaan Nabi yang mengatakan siapa membaca doa ini rumahnya tak terbakar. Jadi dia menafikan orang yang membawa berita tadi. Dia membenarkan, tak, dia menghakkan. Kita tak benar, dia kata dia menghakkan. Dia menghakkan sabdaan Nabi daripada berita yang dibawa. Dia kata tak, rumah saya tak terbakar. Okey, pembawa berita kedua datang. Saya sudah lihat dengan mata saya, satu kampung rumah kamu sudah terbakar. Maka Sayyidina Abu Darda kata tak, rumah saya tak akan terbakar. Dia menghakkan sabdaan Nabi dengan bacaan doa tadi. Dan orang tu mengatakan dia tengok dengan mata lendir peristiwa dia. Aku tengok dah peristiwa tu, rumah kau terbakar. Pembawa berita yang ketiga, maknanya 3 orang bawa berita bersama sahaja. Memang Abu Darda semua kampung dah terbakar, semua kawasan deretan tu dah terbakar, termasuk rumah engkau, rumah tuan. Maka Abu Darda dengan yakin dia menghakkan sabdaan Nabi
dia menghakkan sabdaan Nabi dengan yakin. Dia kata rumah saya tak akan terbakar. Maka orang yang keempat membawa berita. Abu Darda, ya Abu Darda, memang betul cakap engkau, rumah kamu tak terbakar. Kan aku dah kata rumah aku tak akan terbakar. Sebab apa? Aku dah baca doa ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta masya'allahu ka lam yasha' lam yakum. Aku dah baca dah doa ni rumah aku tak akan terbakar. Maka memang betul rumahnya tak terbakar. Itu maksud dia haqqun. Macam peristiwa Mi'raj lah, yang Nabi Sayyidina Abu Bakar membenarkan semua perkataan Nabi. Khair, itu dipanggil sidqut siddiq. Okey, itu maksud dia hakun. Jadi apa dia? Neraka itu, urusan itu. Dia kata engkaulah zat yang benar, zat yang hak, janjimu adalah hak, pertemuan denganmu adalah hak, firmanmu adalah hak, syurgamu adalah hakun, neraka adalah hakun, nabi-nabi adalah hakun, Muhammad adalah hakun, hari kiamat adalah hakun. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, denganmulah daku beriman, kepadamulah aku bertawakal, kepadamulah daku kembali, dengan bantuanmulah daku melawan musuh, kepadamu daku serahkan segala urusanku, maka ampunilah daku kesalahan yang telah daku lakukan dan yang akan datang, dan daku lakukan sama ada kesalahan itu secara sembunyi atau secara terang-terangan, dosa yang engkau lebih mengetahui berbandingku. Ada lagi dosa aku tak tahu. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ada lagi benda yang kau tak tahu. Aku rasa benda tu pahala, tapi kau tahu dosa tu berbanding dengan aku. Engkaulah zat yang mendahulukan, dan zat yang terdahulu, dan zat yang terakhir. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkanmu, tiada Tuhan selainmu. Allah, bila kita membaca doa ni dan kita menghayati doa ni, kita rasa dapat satu strength tau, satu energy, satu kekuatan dengan energy. Sebab tu setiap doa kita ada iman dan ihtisab. Ini penting kita belajar iman dan ihtisab. Iman kita yakin pada perintah Allah, ihtisab kita yakin pada janji-janji Allah dan Rasul. So kaifiat ni bila kita baca, maka kita akan dapat satu strength, satu kekuatan, satu energy. Itulah yang ada pada sahabat, iman dan ihtisab. Yakin pada perintah dan yakin pada janji. Kita boleh hanya menyatakan begitu, tapi tuan-tuan boleh menghayati doanya sebegitu. Sebab kita baca tu, sebab sahabat baca gitu. So bila sahabat baca dalam keadaan sedemikian, lebih kurang lah, okey lah. Hakun tu benar, sidqun tu sidqun tu benar, hakun tu kita membenarkan. Bukan setakat benar, kita membenarkan apa, dan kita meyakini dan membenarkan apa firman Allah dan sabdaan Nabi. Kita kena yakinlah. Itu. Jadi penerangan, bilakah doa ini dibaca? Bila doa ni nak kena baca? Ada riwayat menyebut selepas membaca doa iftitah. Lepas baca doa ni, kita dalam sembahyang kita baca doa ni. Maksudnya kan kadang-kadang seolah Nabi bangun tidur. Kana yusalli Nabi qama minal laili yatahajjad Allahumma. Jadi hanya semasa Nabi dalam sembahyang tahajud ni, Nabi baca doa bila?
selepas doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Ataupun kalau Hanafi dia tidak ada iftitah, dia ada sana, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. So dia baca selepas sana, kita baca selepas iftitah. Boleh faham tak istilah-istilah tu? Dia baca semasa sana, kita baca selepas iftitah. Di sisi mazhab Syafi'i, dan selepas sana di sisi mazhab Hanafi. Riwayat yang lain ketika rukuk. Ada juga doa ini dibaca ketika rukuk. Ada juga riwayat yang menyebut membaca ketika iktidal. Apa perbezaan hakun dan sidikun? Jawapan hakun ini mesti dibenarkan sama ada percaya atau tidak, walaupun bersalahan dengan apa yang kita lihat, iaitu lebih tinggi berbanding sidikun. As-sidku adalah benar. Pendek je 3 baris saja, tapi terang dekat setengah jam dah tadi. Dah dekat setengah jam. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu qala Allahumma rabbal Jibril wa Mikaila wa Israila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Rawahu Muslim. Ini juga doa-doa yang dibaca. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi SAW bangun pada waktu malam, baginda memulakan solat lalu membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar'alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq biiznik anta tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Maknanya, mana maknanya? Apa maknanya? Makna beli maknanya? Ini 122. Engkau ya Allah, ya Allah, engkaulah Rabb kepada Jibril, malaikat Jibril. Engkaulah Rabb kepada malaikat Mikail. Engkaulah Rabb kepada malaikat Israfil, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau menghukum di antara hamba-hambamu pada perkara yang mereka perselisihkan. Berilah hidayat kepadaku kepada kebenaran yang diikhtilaf akannya dengan izinmu. Hukum kepada hambamu dengan apa yang mereka berselisih faham. Berilah hidayat kepadaku kepada kebenaran yang diikhtilafkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau maha pemberi hidayat kepada siapa yang engkau kendaki pada jalan yang lurus. Ya, kita bacalah doa ni. Kita hafal, kita bacalah dalam tahajud kita. Kita baca doa ni dalam tahajud kita. Doa ini dibaca juga ketika iftitah. Lepas iftitah tu kita bacalah doa ni. Doa ni juga dibaca ketika iftitah, dan masa tu kita bacalah. Begitu. Okey, sedikit lagi hadis sebelum masuk hadis ke fasal kedua. Kita akan berhentikan pada fasal kedua. Fadilah bacaan tasbih selepas bangun malam. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah summa qala rabbi ighfirli أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري.
Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun di waktu malam lalu membaca doa, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, miliknya segala pujian, dia maha berkuasa ke atas setiap perkara, Maha suci Allah, segala pujian hanya untuknya, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah maha besar, tiada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Kemudian berdoa, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Dan lalu atau Nabi bersabda, berdoa, maka aku perkenalkanlah doamu. Jika dia berwuduk dan bersolat, maka akan diterima solatnya. Penerangan ta'arra, bangun waktu malam. Bangun di waktu malam bersama suara bagaimana ditafsirkan oleh Imam Malik. Hendaklah lafaz yang mula-mula keluar daripada mulut kita selepas bangun daripada tidur pada waktu malam ialah tasbih. Sangat penting menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayat pada kita untuk kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan dan kita dapat heboh-hebohkan dan kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini juga kami hadiahkan sebagai bacaan 70,000 kepada ibu kami, iaitu Fatimah binti Abdullah yang masih hidup, dan kepada kakak kami, ibu kami yang tercinta, dan kepada kakak kami iaitu Umi Fakariyah binti Hamzah. Dua orang ni 170,000 kami telah baca secara keluarga dan kami hadiahkan sebagai bekalan. Ya Allah, bekalan daripada azab-Mu, terselamat daripada azab-Mu. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, terimalah dia sebagai satu zakhirah dan simpanan untuk hari tua nanti atau setelah tiada nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. إن شاء الله تقبل الله.